Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita insya-Allah bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-58. Kita akan bersama-sama di surah Al-Imran ayat 62 sehingga ayat 70 insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Al-Quran ini sentiasa sebagai panduan hidup kita insya-Allah. Dan kepada semua insya-Allah, moga-moga dapat membuka mushaf pada hari ini untuk memudahkan kita cuba untuk mentadabbur dan juga memahami setiap daripada perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kepada kita di dalam Al-Quran ini insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca sedikit daripada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah ayat yang ke-62 yang saya bacakan tadi setelah daripada tamat ataupun kita telah banyak mendengar sebelum daripada ni. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang keluarga Imran, tentang Maryam, tentang Isa, tentang Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Jadi setelah daripada semua itu, dan juga tidak lupa Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menceritakan kepada pendukung-pendukung ataupun orang-orang yang bersama dengan Nabi Isa alaihi salam, iaitu yang kita panggil mereka ini sebagai hawari. Jadi setelah daripada menceritakan semua itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan inna haza, bahawa ini semua adalah lahuwal qasasul haq, adalah merupakan cerita-cerita, adalah merupakan lahwa qasasu al-haqqu. Al-haqqu maknanya la syakka fihi, cerita yang benar, cerita yang pasti. Jadi kemungkinanlah kan orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi banyaklah mengatakan ini dan itu kan, mereka kata cerita mereka macam ni, cerita yang kita panggil kadang-kadang tu Israiliyat. Maka mereka ni bawa cerita-ceritalah, setengah-setengah cerita tu adalah betul, setengah cerita tu adalah tidak betul. Jadi apa-apa bagi kita sebagai orang Islam, kewajipan kita ialah kalau ia betul dengan Al-Quran maka kita terima. Kalau tidak betul dengan Quran dan bercanggah maka kita tolak. Tapi kalaulah satu cerita tu datang daripada Israiliyat, kita tak pasti betul ataupun salah dan tidak bertentangan dengan akal, dan nak terima pun boleh, nak ceritakan boleh kan. Jadi Nabi SAW katakan wahadithu an bani Israel wala haraj. Cuma waman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW kata, kamu nak cerita daripada Bani Israel ini, tak kisah, okey, boleh cerita kan. Tetapi ada syarat dia. Jangan kamu kata itu adalah daripada Nabi SAW. Kerana sesiapa yang mengatakan satu benda, satu perkara yang bukannya datang daripada Nabi SAW, tiba-tiba kamu kata dia adalah daripada Nabi. Jadi Nabi SAW kata, waman kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa dengan sengaja mengatakan satu benda yang Nabi SAW tidak kata, maka itu adalah merupakan satu bahaya. Dan ulama-ulama kata bahawa perkara ini ataupun ungkapan Nabi ini adalah merupakan ungkapan yang mutawatir, iaitu disediakan tempatnya di dalam neraka, ertinya satu dosa besar. Jadi kita sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawa cerita yang dalam Quran inilah cerita yang terbaik, cerita yang paling betul, cerita yang paling tepat sekali, dan sepatutnya kita semua ni sepatutnya kena faham apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran ni. Jadi apa-apa saja cerita dalam Quran sepatutnya kita kena belajar, kita kena tahu. Kalau kita sebagai orang mukmin tiba-tiba kita tak tahu cerita dalam Quran, jadi tiba-tiba kita ambil cerita daripada internet ke, daripada orang cerita ke, daripada Israiliyat ke, yang tidak pasti betul ataupun tak betul, itu adalah satu bahaya. Sebab itulah kita kena belajar Quran. Kita kena tahu Quran. Kita tahu apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. So apa-apa tambahan lagi tu, kalau betul dalam hadis dan boleh diterima, maka kita terima. Kalau tak betul, maka kita anggaplah itu adalah sebagai satu Israiliyat yang bukan daripada hadis
dan terpulang pada kita tadi kan, jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu boleh. Cuma jangan sandarkan, jangan katakan itu adalah Quran, jangan kata itu adalah daripada hadis Nabi SAW. Kita terus tengok kan. Jadi Allah SWT kata cerita yang dalam Quran ini adalah lahuwa qasasul haq. Kita tengok di sini, ulama-ulama kata banyaknya takkid takkid inna, kemudian ada tu lahuwa, la ada lam tu kan, lahuwa, kemudian al-qasasu ada alif lam tu, semua tu adalah untuk takkid, kata adalah kisah yang benar. Kemudian wa ma min ilahin illallah, Allah Taala kata, dan tidak adalah min ilahin, tidak adalah min. Kalau ikut dari segi bahasa Arab biasa, min tu dipanggil min zaidah. Min zaidah tu ertinya ialah apa? Iaitu kalau ikutnya ialah tambahan, tapi bukan tambahan dari segi, kita ada tiga kan. Kita ada tiga kaedah dalam bahasa Arab ni, nahwu, saraf dan juga balaghah. Dari segi nahwunya dia tambahan, tapi dari segi bahasa Arab biasa tak ada. Cuma dari segi balaghah ni ada makna. Sebab Allah SWT takkan tambah satu benda tiba-tiba ada satu kan perkataan tambahan dalam Quran. Tambahan tu mesti ada makna. Jadi maknanya dari segi balaghah ni apa? Iaitu dia kata min tu adalah zaidah, tetapi untuk didatangkan untuk takkid umumil al-nafyi. Ataupun dipanggil juga sebagai umum al-istighraq, iaitu untuk menolak bahawa betul-betul tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata tidak min ilahin, daripada ilah illallah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan Allah itu maha aziz. Aziz maknanya dia itu perkasa di dalam mulkihi, di dalam kerajaannya, di dalam pemerintahannya, di dalam apa-apa saja yang dia miliki. Dan kemudian lagi al-hakim, iaitu hakim fi sun'ihi, kata tafsir, iaitu dalam segala perbuatannya, segala sun'ihi, kejadiannya, semua itu adalah mempunyai hikmah-hikmahnya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan al-hakim. Seterusnya ialah apabila kita dah jelas macam tu, kita dah ceritakan semua tu kepada orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, ada tak mereka diterima? Kemungkinan ada yang terima setelah diceritakan macam tu. Kemudian, tapi ada tak ramai di kalangan mereka ni bukan tak terima, ramai di kalangan mereka ni menolak. Jadi Allah Ta'ala kata, sebutnya wa fa'in tawallau, kalau mereka tolak tak nak terima juga. Tak nak terima apa? Iaitu tak nak terima keimanan apa yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa in a'radu fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Allah Taala kata, Allah tahu siapa yang mufsid. Jadi ulama tafsir kata di sini ialah kan, bila Allah Taala kata kalau kamu berpaling, maknanya tak nak terima Islam, kamu tetap juga dengan cerita-cerita kamu yang karut-marut ni, yang tak tahu datang daripada mana, tak bersandar kepada apa, hanyalah bersandarkan kepada penyelewengan yang dibuat oleh pendeta-pendeta agama ni dulu kan. Jadi Allah tak kata mereka ni lah sebenarnya mufsid. Inilah makna perosak ni, yang kita katakan. Jadi maknanya Allah Ta'ala sebut sini secara tidak langsung, Allah Ta'ala tahu siapa yang mufsid. Mufsid maksud sini lah orang-orang yang melakukan demikian, orang yang tak nak terima Islam tu, mereka tu adalah sebenarnya adalah mufsidun. Itulah sebenarnya perosak. Allah kata di sini kan. Kemudian Allah Ta'ala kata kul ya ahlal kitab. Kemudian selepas daripada itu datanglah ada 4 arahan kepada kita sebagai umat Islam ni untuk beritahu kepada ahli kitab ni, untuk kita ceritakan kepada mereka, untuk kita bercakap dengan mereka, untuk kita anjurkan kepada mereka, bawa kepada mereka. Kita kata macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni supaya kita 4 perkara, iaitu yang pertama ini ialah kul ya ahlal kitab, katakan wahai Muhammad, katakan orang Islam semua kepada ahli kitab ni, ya ahlal kitab, iaitu orang Yahudi dan juga orang Kristian, ta'alau, datanglah ila kalimatin sawa, kepada satu perkataan yang sama. Yang sama artinya ialah yang sepakat yang disebutkan oleh nabi-nabi terdahulu. Iaitu apa kalimatin sawa ni? Kalimah sawa yang sama ni kan, yang kita semua sebenarnya tak bertelingkah sepatutnya, iaitu apa? Bainana wa bainakum, di antara kami dan juga antara kamu semua. Iaitu apa? Diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebut Allah, iaitu yang pertama sekali, alla na'buda illallah, iaitu kita sepakat untuk, kita kata apa? Kita hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk menjadi hamba Allah Ta'ala saja. Setuju tak? Of course lah, sepatutnya mereka setuju kan. Sebab itulah sebenarnya titik ajaran daripada dalam Islam, dalam Kristian, dalam Yahudi, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa,
Semua kita mengajak kepada satu benda yang sama kan, iaitu apa? Alla na'budu illallah. Itu yang pertama. Yang keduanya, wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak mahu tak nak syirik dengan Allah ni apa-apa pun saja kan. Jadi itulah sepatutnya ajaran. Tapi sekarang apa yang berlaku ialah seolah-olahnya orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi ini telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Kita tengok selepas benda ni. Kemudian wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Sepatutnya sepakat ialah apa? Iaitu kita tidak akan mengambil siapa saja kan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Apa mengambil Tuhan selain daripada Allah ini? Dalam satu kisah yang masyhur kan, iaitu yang berlaku di antara seorang sahabat selepas dia menjadi sahabat yang dia asalnya Kristian, dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tu panjang, iaitu Adi bin Hatim At-Tai, tapi kita ringkaskan, iaitu dia ini asalnya Kristian. Dalam keadaan Kristian dia nak masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pakai salib pada masa tu, salib daripada perak. Lalu bila Nabi tengok dia pakai salib, Nabi kata kepada dia, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Arbaba ni maknanya Tuhan-Tuhan. Nabi baca kepada dia ayat ni. Ayat apa? Iaitu orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi ni, mereka ni mengambil pendeta mereka, mengambil padri mereka sebagai Tuhan, menjadikan padri mereka sebagai Tuhan. Kata Adi bin Hatim At-Tai ni, bila depan Nabi ni, dia kata apa? Ya tak, Muhammad tak. Kami tak pernah menjadikan, kami tak pernah ambil, kami tak pernah sembah. Iaitu apa? Iaitu padri kami, pendeta-pendeta kami sebagai Tuhan. Kemudian, okey, dia kata tidak kan. Nabi SAW tanya dia, betul tak padri-padri kamu, pendeta-pendeta kamu mengatakan satu benda yang halal, mengatakan satu benda yang haram itu halal, ataupun mengatakan satu benda yang halal itu haram, dan kemudian kamu semua ikut dia, ikut pendeta tu, ikut padri tu? Betul tak ada macam tu? Mereka kata betul, ada. Tapi kami tak sembah mereka. Nabi SAW beritahu kepada Adi bin Hatim At-Tai, tak, itulah maknanya menyembah. Itulah maknanya sembah padri. Itulah makna sembah ni. Jadi betul kata Allah Subhanahu Wa Taala, maksud ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mengambil padri, mengambil pendeta sebagai Tuhan. Artinya bukanlah makna letakkan padri itu di depan, letakkan pendeta itu di depan, bukan. Tapi apabila kita mengikut seseorang yang mengatakan benda ni halal, benda ni haram, tiba-tiba kita ikut cakap dia kerana dia padri, sedangkan Allah Ta'ala cakap lain. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan ini haram, sepatutnya kita kata haram. Tapi oleh kerana pendeta tu, oleh kerana padri tu kata halal, walaupun ia diharamkan oleh Allah SWT, maka tiba-tiba kamu ikut. Itulah Nabi kata, itulah maksud menyembah. Jadi sekarang ni yang dilakukan oleh sebahagian daripada Kristian, yang dilakukan oleh sebahagian daripada Yahudi, mereka ni telah mengambil padri-padri ini iaitu selain daripada Allah SWT sebagai sembahan. Jadi Allah SWT sebut sini, setengah daripada kita telah mengambil, setengah daripada kamu telah mengambil, sedangkan Allah SWT telah mengambil janji daripada kita semua, iaitu yang kita semua sepakat dalam agama kita, dalam sama ada Kristian ke dalam Yahudi ke, sepatutnya tak boleh mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Jadi tiba-tiba kamu ambil. Jadi fa in tawallau, itu ajakan kami. Ajakan kami kepada kamu semua. Kamu nak terima tak nak terima? Jadi Allah SWT kata, fa in tawallau, kalau mereka ni berpaling, faqulu ishhadu bi anna muslimun. Maka kalau kamu berpaling juga, kamu tak terima juga, maka katakanlah faqulu ishhadu bi anna muslimun, katakan kami semua sebagai mukmin, sebagai orang Islam, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW akan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tak nak tunduk apa yang diajak oleh kamu ni. Kamu ni kita katakan dah mengarut, dah tak betul kan. Sebab apa? Kita ajak pada, bukankah Nabi-Nabi dulu menyerukan kepada benda ni semua? Tiba-tiba kamu yang seleweng. Kemudian kamu semua ajak kami kepada ikut kamu ni, ikut yang menyeleweng ni. Tak, kami tak akan. Kami akan bersama untuk menjadi Muslim, iaitu menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Muslim situ, setengah ulama tafsir kata, iaitu muwahhidun, iaitu orang-orang yang takkan syirik, orang yang muwahhid, iaitu orang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu semua lari daripada apa yang kami sebut ni kan. Kemudian perkara kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala meminta daripada kita semua ni untuk berkata kepada ahli kitab ni, iaitu apa? Ya ahli kitab, wahai ahli kitab, wahai Kristian, wahai Yahudi, lima tuhajjuna fi Ibrahim
wama unzilatit Taurah wal Injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Perkara kedua, orang Yahudi dan orang Kristian ini, apa tahu mereka kata? Mereka kata bahawa Nabi Ibrahim ini, tu Allah SWT sebut sini. Kalau ikutnya ialah sebab nuzul ayat ni, sebab turunnya ayat ni ialah orang-orang Yahudi ni, orang-orang Kristian ni masing-masing mengatakan apa? Iaitu orang Yahudi kata Nabi Ibrahim ni adalah Yahudi, mereka kata. Sebab itulah kami ni benar, sebab kami mengikut nama ajaran Nabi Ibrahim. Kami ikut agama dia, agama Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim tu Yahudi. Kata orang Kristian pula, dia kata Nabi Ibrahim ni adalah Kristian. Jadi kami ni sebenarnya mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tengok kan, andaian mereka ataupun dakwaan mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kata betapa rendahnya cara fikir dia kan. Macam ni. Jadi Allah Taala kata apa? Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, wahai Kristian, wahai Yahudi, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kamu ni nak berhujah nak berdebat tentang Nabi Ibrahim. Kenapa? Kerana ayat ni selepas daripada tu kan. Yang Allah Ta'ala nafikan. Jadi apa kata mereka? Mereka kata bahawa Nabi Ibrahim ni adalah Nabi mereka, dan Nabi Ibrahim ni adalah di atas agama mereka. Tengok kan, dua tu pun dah berbeza dah. Satu kata Nabi Ibrahim Yahudi, satu kata Nabi Ibrahim ni Kristian. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata kamu berdebat ni, wama unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih. Sedangkan Taurat tu, sedangkan Injil tu, semua dua-dua tu turun selepas daripada Nabi Ibrahim. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah agama Kristian ataupun Yahudi, sedangkan Injil dan juga Taurat tu turun selepas Nabi Ibrahim. Injil turun pada siapa? Nabi Isa AS. Nabi Isa ni siapa dia ni? Dia adalah betul Bani Israel. Jadi Bani Israel ni erti apa? Iaitu anak-anak daripada Nabi Yakub, keturunan daripada Nabi Yakub. Nabi Ibrahim tu bila? Nabi Ibrahim dah Hawa dulu dah. Nabi Ibrahim adalah moyang kepada Nabi Isa. Dan kemudian Nabi Musa. Nabi Musa tu siapa? Nabi Musa ni adalah daripada Bani Israel. Daripada siapa? Moyang dia tu adalah cucu kepada Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim tu dah datang lama dah. Macam mana Nabi Ibrahim ni boleh pula agama Yahudi? Macam mana Nabi Ibrahim ni boleh agama Kristian? Kan tak logik tu. Jadi Allah Ta'ala kata, وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ. Sedangkan semua tu, Injil dan juga Taurat, turun selepas Nabi Ibrahim. Jadi seolah-olahnya macam inilah kita kata. Macam kalaulah ada orang kata, Nabi Muhammad ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i ke, mazhab Maliki ke, mazhab Hambali ke, mazhab Hanafi? Kalau ada lah kalau ada orang tanya macam tu, Nabi Muhammad ni mazhab apa? Oh, tiba-tiba orang kata tak, Nabi Muhammad ni mazhab Hanafi. Kan pelik. Kenapa? Kerana semua mazhab ni, yang empat ni, semua tu adalah datangnya 200 tahun selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad ni boleh mazhab Hanafi? Sedangkan Hanafi tu datang 150 tahun selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Kan tak logik. Macam itulah kan. Jadi macam manalah kan. Minta maaf Jadi macam mana Nabi Ibrahim ini boleh agama Kristian ataupun Yahudi? Kan dakwaan tu pelik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas itu, afala ta'qilun. Macam mana kamu ni? Kamu berakal macam mana ni? Kamu tak fikir ke? Afala ta'qilun. Kamu tak boleh berfikir ke? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Iaitu Allah Taala kata, kamu semua ni, orang Yahudi, orang Kristian ni, berhujah. Kamu ni nak berhujah. Haula'i, mereka ni hajajtum. Kamu ni berhujah. Berhujah dengan apa kata? Fima lakum bihi ilmun. Pada perkara-perkara yang mana kamu ada, kamu tahu. Apa dia? Iaitu tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa. So okeylah kamu nak berhujah kan. Walaupun apa yang kamu hujah tu sebenarnya tak strong. Sebab apa? Setengah benda tu kamu dah menyeleweng dah kan. Kamu dah ubah dah kan. Kita Taurat tu, kita Injil tu, kamu sendiri dah ubah dah. Kamu nak berdebat pada.
Okey lagi. Tapi pada setengah-setengah benda, falimatu hajjuna fi ma laisa lakum bihi ilmun. Kemudian Allah Ta'ala kata, kemudian tiba-tiba kamu nak berhujah pula pada perkara-perkara yang kamu sendiri tidak tahu. Iaitu apa? Pasal Ibrahim, tentang Ibrahim. Kamu kalau nak berhujah pasal Nabi Musa, pasal Nabi Isa tu, okeylah, boleh accept lagi lah, kita katakan. Boleh accept lagi walaupun banyak tak betul lah. Ini pula kamu nak berhujah tentang Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim ni, bukan kamu jumpa Nabi Ibrahim pun, kamu ni tak tahu pun daripada Nabi Ibrahim tu apa dia kan. Jadi tiba-tiba kamu nak berhujah. Jadi tu Allah Ta'ala kata, ini kalau benda ni kamu tahu sikit-sikit, okeylah, katakan kamu nak berhujah. Ini yang kamu tak tahu pun kamu nak berhujah juga. Jadi Allah SWT kata selepas tu kan, fima laisa lakum bihi ilmun, pada benda-benda yang kamu tak tahu pun, tak ada ilmu pun, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah tahu, kamu tak tahu. Macam mana kamu nak berhujah benda yang kamu tak tahu? Sedangkan Allah Ta'ala tahu macam-macam benda, semua benda Allah Ta'ala tahu, kamu tidak tahu. Sekarang kamu nak lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak Ibrahim. Kemudian Allah Ta'ala pun sebut selepas itu, iaitu ni nak cerita sikit, nak beritahu Nabi Ibrahim ni, Allah Ta'ala kata, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Kristian. Dia ni, Nabi Ibrahim ni, walakin kana hanifan. Tapi Nabi Ibrahim ni hanif. Hanif ni artinya, asal maknanya lah ma'ilun maknanya. Nabi Ibrahim ni adalah ma'ilun. Ma'ilun ni makna cenderung. Maksudnya cenderung tu adalah maknanya dia ni tak mengikut. Dia ni bukan agama cara-cara sesat macam kamu ni. Itu ma'ilun. Ma'ilun anil ni ma'ilun daripada yang tak betul kepada yang betul. Itu mana dia ni maknanya sebenarnya apa yang kamu bawa ni, kamu ni tak betul, kamu dah lari dia kan. Jadi Nabi Ibrahim bukan macam tu. Nabi Ibrahim hanif, maknanya kekal lah daripada ni, mana di atas agama yang benar. Kemudian Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata musliman. Musliman ini artinya lah makna tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Muslim tu artinya lah tunduk. Dalam bahasa Arabnya kan, Muslim, orang yang tunduk, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia tidak lari ke arah kesesatan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tu bukan musyrik. Kita tengokkan macam mana orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, mereka ni tu masa zaman Nabi Muhammad SAW, mereka buat patung Nabi Ibrahim dan letakkan dalam Kaabah tu. Mereka kata inilah Nabi Ibrahim, kalau mereka sembah pula. Tu tengokkan macam mana keadaan tu. Jadi mereka kata Nabi Ibrahim lah hajar semua benda ni. Mereka kata mereka ni ikut ajaran Nabi Ibrahim, tapi mereka ni syirik. Jadi Allah kata ni lah mengaruknya mereka. Jadi Allah Ta'ala kata tak, Nabi Ibrahim bukan syirik. Nabi Ibrahim adalah hanif, Nabi Ibrahim adalah muslim. 3 sifat situ kan. Hanifan, musliman, wa ma kana minal musyrikin. Seterusnya ialah ayat 68. Allah Ta'ala kata, inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina ittaba'uhu wa hadzal nabi wallazina amanu. Allah Ta'ala kata sekarang ni, sepatutnya yang lebih dekat, awlan nas, yang lebih patut, awlan nas dengan Ibrahim ni, makna orang yang lebih patut dengan Ibrahim ni ialah bukan kamu semua, bukan Yahudi, bukan Kristian. Kenapa? Kamu sini sesat ni, kamu tak ikut pun apa yang Nabi Ibrahim cakap. Iaitu Muslim, sepatutnya hanifan dan tidak syirik tu. Kamu semua tak. Yang lebih patut lagi dengan Nabi Ibrahim ialah, yang pertamanya ialah lallazina tabauhu, iaitu orang-orang yang mengikutnya, iaitu di zaman Nabi Ibrahim AS. Itu nombor 1. Yang keduanya ialah siapa? Sekarang dah tak ada dah. Tapi wahazan nabi, iaitu Nabi ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga wallazina amanu, iaitu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan, iaitu kita semua. Jadi sepatutnya kitalah sebenarnya yang dekat dengan Nabi Ibrahim. Kerana apa? Kerana kitalah yang sebenarnya. Dan begitulah juga lah dengan Nabi-Nabi yang lain kan. Yang mereka dakwa sekarang, mereka kata mereka ni adalah pengikut David lah, pengikut Solomon lah, pengikut ni semua. Mereka tu karut marut semua kan. Sebab apa? Mereka tak ikut pun apa yang dibawa oleh David, yang dibawa oleh Nabi Dawud AS. Mereka tak ikut pun apa yang dibawa oleh Nabi Sulaiman kan. Tapi mereka kata mereka lah yang dekat dengan Nabi. Tak, kita paling dekat. Kenapa? Kerana kita lah yang mengikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lah yang bersama-sama. Dan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman ni, semua tu adalah merupakan Nabi-Nabi yang Muslim, iaitu yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang telah kita baca pada surah Al-Baqarah dulu. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata, wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah wali, Allah adalah nasir, Allah adalah hafiz. Itu makna wali. Wali itu artinya nasir, iaitu penolong. Allah adalah hafiz, iaitu penjaga kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya insya-Allah
Ayat yang seterusnya, waddat ta'ifatun. Ayat seterusnya itu ayat 69. Ayat 69 ini, dalam sebab nuzulnya disebutkan bahawa orang-orang Yahudi ni mereka ni berdakwah. Berdakwah mengajak. 3 orang sahabat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muaz bin Jabal, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman, dan kemudian seorang lagi iaitu Ammar bin Yasir. Ketiga-tiga mereka ni telah diajak, telah didakwahkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah tu untuk masuk Yahudi. Jadi bila mereka dakwah ni, of course lah tiga-tiga ni tak terima kan. Tapi setelah dakwah mereka ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala bertuang ayat ni. Iaitu waddat ta'ifatun, satu kumpulan daripada min ahlil kitab, iaitu orang Yahudi ni. Satu kumpulan daripada orang Yahudi, wadda tu maknanya suka, ingin, mahu apa? Lau yudillunakum, untuk menyesatkan kamu. Allah Ta'ala label terus kan. Labelkan bahawa ikut agama mereka tu, ikut agama Yahudi tu adalah sesat. Jadi mereka nak sesatkan kita. Itulah kalau kita tengok sampai hari ini kan, bahawa bersungguh-sungguhnya orang bukan Islam ni nak sesatkan orang Islam. Mereka bukan dapat apa pun, nak sesatkan saja. Supaya keluar daripada agama, kemudian pun bukan mereka bagi duit pun. Lepas dah masuk agama mereka tu, dah mereka pun tinggalkan. Yang pentingnya jadi Kristian, yang pentingnya jadi Yahudi. Artinya keluar daripada Islam. Itulah cita-cita mereka kan. Allah Ta'ala sebutkan. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, mereka ni bercita-cita macam tu. Waddat ta'ifatun min bani Israel, min ahlil kitab, lau yudillunakum. Mereka ni nak sesatkan kamu. Tapi, of course lah kan, mereka tak berjaya kan. Tetapi mereka ingin macam tu kan. Sebab itulah kalau kita baca sejarah kan, tentang penjajahan, tentang kolonialisme kan, yang selalu disebutkan, dikatakan apa, penjajahan ni datang untuk mencari rempah lah, untuk mencari emas lah, untuk mencari apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya di belakang tu adalah apa? Sebenarnya mereka nak menyesatkan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran kita kan, bahawa mereka ni, kerja mereka nak sesatkan kita. Disebutkan sini apa? Lau yudillunakum, menyesatkan kita daripada ajaran yang benar kan. Dan kemudian kita tengok, of course lah kan, sebab itulah kita tengok di antara orang yang awal yang membawa kan, yang melakukan penjajahan ni ialah siapa? Iaitu orang Spanyol dan juga orang Portugal. Kenapa? Disitulah tempat di mana kerajaan Andalus dulu di Eropah kan. Jadi orang Eropah yang pertama yang menjajah semua ialah orang Spanish dan juga orang-orang Portugal. Jadi apa yang berlaku ni Allah Taala dah sebut dah sebenarnya kan. Lau yudillunakum, mereka nak sesatkan. Tapi Allah Taala kata, wa ma yudilluna illa anfusahum. Sebenarnya perbuatan mereka tu bukannya boleh sesatkan kita insya-Allah. Tapi mereka sebenarnya menyesatkan diri mereka sendiri. Kenapa? Apa maksud menyesatkan mereka diri mereka sendiri tu? Ulama tafsir kata, kenapa? Kerana dosa tu akan terkena kepada mereka. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya, orang mukmin insya-Allah kalau benar-benar beriman kan, dia tak akan ikut mereka tu. Jadi mereka ni sebenarnya menyesatkan diri mereka sendiri je. Menambahkan dosa mereka sendiri saja kan. Menyebabkan mereka ni akan terkena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berfikir pasal untuk menyesatkan orang lain ni. Bukannya berfikir pasal untuk mencari kebenaran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut situ, illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tak rasa, mereka tak sedar bahawa mereka sekarang ni sebenarnya sedang menyesatkan diri mereka sendiri. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 70. Hari ini Allah SWT kata, ya ahlal kitab. Katakan lagi, ini perkara yang ketiga kan, iaitu katakan wahai ahli kitab, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu kufur dengan ayat Allah, ayat-ayat Allah? Maksud ayat-ayat Allah sini ialah ayat Quran yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu kufur? Allah tanya, kenapa kamu kufur? Wa antum tashhadun. Sedangkan kamu ni menjadi saksi. Kamu nampak benda tu. Dan kemudian kamu ubah. Kamu tahu perkara tu. Kemudian kamu ubah. Kamu tak nak ikut. Kenapa? Kenapa ni? Jadi Allah kata, ya ahlul kitab, lima takfurun. Kenapa kamu kufur? Jadi ayat ini menghabisi muka surat ini pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi insya-Allah dalam muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 59. Dalam sesi akan datang insya-Allah. Setakat tu wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk share
sesi kita ni dengan semua insya-Allah sahabat-sahabat kita yang lain yang tidak bersama, yang tidak mempunyai link lagi ataupun yang tidak bersama-sama dalam followers kita dalam grup kita ni insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan pahala kita insya-Allah sedikit dengan usaha kita yang sedikit ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudahi dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.